غير الصراط غير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا بخير كتاب أنزل وأرسل إلينا بخير نبي أرسل وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد. Ayat 47. InsyaAllah kita baca sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpah barakat dan rahmat daripada apa yang kita baca, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya daripada surah Al-Baqarah. Wahai anak-anak Israel, iaitulah anak-anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, ingatlah olehmu akan nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu, dan bahawasanya aku muliakan kamu daripada seisi alam. Kata Tuan Pengarang yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah memberi ingat kepada kaum Bani Israel akan nikmat-nikmat yang dikurniakan ke atas mereka, sebagaimana yang terdahulu huraiannya dalam ayat yang ke-40, dan menyatakan keagungan sejarah mereka. Kerana banyak para nabi dan rasul yang dibangkitkan oleh Allah daripada kaum Bani Israel, dan tidak ada berlaku sedemikian itu pada umat-umat yang lain. Antara kelebihan Bani Israel, Allah lantik ramai nabi-nabi di kalangan mereka, kecuali Nabi Muhammad SAW daripada Quraisy. Di dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan 10 keistimewaan yang dikurniakannya ke atas kaum Bani Israel sebagai nikmat-nikmat yang paling besar. Dan ini akan kita dapati dalam ayat akan datang nanti jika mengikuti seterusnya. 10 nikmat yang dikurniakan oleh Allah itu ialah Allah Ta'ala kata, uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku beri padamu. Allah Ta'ala dia layak mengungkit dengan kita. Allah layak mengungkit. Dalam ayat ni Allah mengungkit dengan Bani Israel supaya kenang apa nikmat yang Allah telah beri pada mereka. Adapun kita dengar orang tak boleh mengungkit. Kita yang ditolong kena kenang jasa. Kita yang menolong tidak boleh mengungkit. Mengungkit hapus segala pahala.
yang boleh mengukir amalan kita dengan Allah. Kita ukir amalan kita hak dulu-dulu supaya Allah tolong kita akan datang. Itu dipanggil tawasul. Maka itu dibenarkan. Mengukir dengan orang, hapus amalan. Ingat tu, aku tolongmu dulu. Budak uti bahasa tolong aku pula, dah tahu mengukir. Hak ni habis. Apa nama, segala amalan kita dihapus oleh Allah. Adapun Allah Ta'ala, dia layak mengungkit apa yang telah diberi pada kita. Maka Allah Ta'ala kata, ya Bani Israel, hei golongan, apa nama, komuniti anak-anak Israel. Isra maknanya hamba, Tuhan, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah, nama Nabi Yaqub alaihi salam. Maka nikmat yang dimaksudkan itu antaranya 10 nikmat yang disebutlah kitab ini. Yang pertama, mereka diselamatkan daripada kekejaman Fir'aun. Inilah nikmat paling besar sekali. Nikmat paling besar menyelamatkan daripada mati. Apa makna? Nikmat paling besar adalah nikmat nyawa. Sebab tu maqasidus syar'iyah, 5 maqasid syarak. Yang pertama, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Hifzuddin, lepas jaga din, jaga agama. Nombor 2, hifzun nafsi, jaga nyawa, lepas pada agama. Maknanya lepas pada nikmat Islam, nikmat iman, yang paling besar nikmat nyawa. Tapi kalau ikut, tak ada kita ada dak Islam. Tak begini maksudnya. Saya silap tanya. Jawab dah halah dah tu. Kita ni tak ada dak Islam kita. Tak ada. Faham tak? Mana apa? Antara nikmat paling besar, nikmatul ijad, nikmat ada cekoh atas dunia. Kalau tak ada, bukan Islam. Tak ada benda dah, tak ada. Islam ni mendatang. Comel mendatang. Dia sifat. Dia tak duduk sendiri, dia kena duduk pada zat. Faham tak? Comel, orang kata, kenapa comel? Tahu? Dia kena ada zat dia. Kenapa comel? Pokok. Panjangnya kenapa? Highway panjang. Dia mesti duduk pada sifat, apa zat. Sifat ni tak boleh berdiri sendiri. Maqama li ghairihi. Adapun zat maqama bi nafsihi. Zat ni dia berdiri sendiri. Adapun sifat dia kena duduk pada zat. Comel, uduh, molek, panjang, pendek, tu sifat. Kena duduk pada zat. Maka kita ni orang yang bersifat dengan iman, adanya apa nama, penyerahan diri, taslim, Islam. Tak akan ada Islam kalau tak ada orang. Agama Islam tu ada, tak dipanggil orang Islam kalau orang tu tak ada. Jadi tuan-tuan, sebenarnya antara nikmat paling besar ada cokoh atas dunia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ingat nikmat yang aku telah beri pada kamu, menyambung nyawa kamu. Menyambung nyawa. Kalau ikut adat, matilah. Dikepung oleh tentera Fir'aun, tentera paling besar atas muka dunia. Wa Fir'aun zil autad, Fir'aun yang punya tentera paling besar atas muka dunia. Disebut Fir'aun kerana kata ulama tafsir, penduduk negeri Mekah, musyriki Mekah ketika itu sangat mengagungkan 3 jenis puak atas muka dunia. Orang Mekah kok kalau hebat, disebut siapa? Fir'aun. Kalau nak berbangga, disebut siapa? Ad. Kalau nak berbangga, disebut siapa? Sebagai referen dia bagi. Tak, tu tak? Dia tanya dia cici. Rujukan dia siapa dia? Dia akan sebut Samud. Maka Allah pun sebut dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wa fir'aun dzil autad. 3 ni disebut. Sebab apa? Kerana orang Mekah berbangga-bangga sangat dengan 3 kaum ini. Duk puji dengan hebat kaum Ad, hebat kaum Samud. Dah hebat apa boleh buat bukit-bukitnya yang toreh di rumah. Setengah pandangan kata wallahu a'lam, zaman itu tak ada teknologi, rupanya ukir dengan tangan gitu bukit. Kehebatan orang zaman tu, bukitnya ukir dengan tangan di rumah. Wallahu a'lam. Ini tuan-tuan rahmati Allah, orang musyrik Mekah berbangga dengan mereka. Termasuklah Fir'aun. Allah pun kata, alam tara, mudah tengok ke?
kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apa yang aku telah buat pada 'Ad, apa yang aku telah buat pada kaum Samud, apa yang telah aku buat pada Firaun, semua mati bahan tanah. Mati habis dah. Makna apa? Hebat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, Firaun antara yang disebut-sebut. Jadi bila Firaun kepung Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel kata apa? Ni semua salahmu wahai Musa. Hari ni kita telah dikepung, mati dah kita. Mati tak ada benda lah, ada kata mati lah. Laut duduk depan, Firaun duduk belakang. Allah kata wa iz auhayna ila Musa. Bila Nabi Musa dengar Bani Israil kata gitu, Nabi Musa kata inna ma'i rabbi sayahdini, jangan takut, bersamaku Tuhanku yang akan menolongku. Yakinnya pada Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa iz auhayna, ketika itulah tiba-tiba turun perintah daripada Allah, saat kami memberi wahyu kepada Musa, kata Allah, anidrib bi'asakal bahr, pukullah. Ia gendak katak-katak tahu mana ustaz tu, Quran sebut anidrib, pukullah dengan apa? Bi'asaka, asak, tongkat kamu, al-bahra, iaitulah laut. Nabi Musa katak tongkat dia ke laut, terbelah dua. Terbelah dua. Apa nama Allah Ta'ala kata? Terbelah dua. Macam highway, laut asal jadi macam highway jalan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa is faraqna bikumul bahra, kamilah yang belah laut itu jadi jalan tu. Fa anjaynakum, ni kami yang selamatkan kamu wahai Bani Israel. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun di dalam laut dan menyelamatkan kamu. Ini nikmat yang pertama Allah suruh Bani Israel ingat. Ingatlah, jangan duk banggalah kaum kamu hari ni. Kalau hak tok nyangmu dulu, hak duk hak duk dalam laut tu, hak kena sekat, kena kepung di Fir'aun, kalau aku dak tolong tak ada mau hari ni. Allah duk ungkit yang menjadi kelayakan bagi Allah supaya reti bahasa manusia, mengingati nikmat Allah yang paling besar. Tapi Bani Israel dia lupa. Bukan zaman kita, lepas selamat tu lupa diri lalu. Dah lama ni perangai manusia. Dia susah ingat Tuhan, hilang je susah. Tak ada. Dah ingat dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan sakit dia kata tak mau piti-piti nak sihat. Tangan sihat, tak ada. Tangan sihat dah ingat dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza massahul khairu manu'a, perangai manusia bila susah ingat Allah, dia minta tolong Allah. Wa iza massahul khairu, Allah pun tolong, manu'a, lupa diri. Dia lupa diri semula. Ni perangai manusia. Hatta Allah jawab pada orang kafir yang duduk dalam neraka, minta balik atas dunia, Allah kata apa? Kalau aku atuk mula jahat mulamu. Tu perangai manusia. Jadi tuan-tuan, antara yang lupa diri atas dunia ni Bani Israel. Allah kata ingat, aku pernah tolong kamu daripada kekejaman Fir'aun. Kalau tak ada orang Yahudi hari ni. Yahudi mari mana? Bani Israel. Bani Israel ni siapa? Anak-anak Nabi Ya'qub. Anak Nabi Ya'qub antara Nabi Yusuf. Daripada Nabi Yusuf lahirlah anak-anak, antaranya Yahuza. Yahuza itulah dari asal-usul Yahudi. Lepas tu Yahudi dia bangsa, agama bangsa dia bagi. Islam tak ada bangsa agama. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, Islam, orang Arab, termasuk Kristian. Ada pun Yahudi, tak ada orang Melayu. Yahudi bangsa. Mana? Dia bangsa dia saja. Lepas tu dia tak berkembang. Tak siapa pun 50 juta Yahudi atas muka dunia ni. Dia sikit je. Sikit saja tapi gagah. Kenapa? Gagah Yahudi kenapa? Kitab dia hak seleweng tu dia yakin sungguh. Tu jadi gagah. Kitab dia hak dak betul tu dia percaya sungguh. Kitab kita benar tak percaya. Tu penyakit orang Islam. Orang Islam sendiri tak percaya pada Quran. Dajjal tu baik, orang Islam percaya tak? Percaya.
Dajjal keluar. Orang Yahudi percaya tak? Percaya. Orang Islam percaya Dajjal tu perosok, pembawa fitnah. Yahudi percaya tapi Dajjal tu penyelamat. Tu seleweng situ. Barang sama je. Orang Islam percaya Dajjal tu baik, bawa fitnah besar. Orang Yahudi percaya Dajjal tu baik, penyelamat. Batu rebut sangat tu, apa nama, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kerana di situlah kitab disebut ada Al-Ardul Mi'ad, bumi yang dijanji oleh Allah, menunggu penyelamat datang. Dajjal. Kita Dajjal fitnah besar. Itu dulu ya. Atau tu kuci Ustaz Zuhad. Jadi tuan-tuan, dia hak salah tu cari sungguh, sanggup bunuh orang. Jadi sanggup bunuh orang Palestin, tuan-tuan rahmati Allah, beratus tahun. Ada pun kita hak benar dak apa nak percaya. Itu penyakit umat Islam lah. Habis tuan-tuan sekalian. Maka Allah selamatkan mereka, menyebabkan mereka hidup sampai hari ini daripada keturunan mereka, tapi lupa diri. Yang kedua, Laut Merah terbelah dua hingga dapat mereka lalui untuk menyelamatkan diri daripada dikejar Fir'aun dan tenteranya. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Nikmat yang ketiga yang Allah beri pada mereka, orang-orang yang telah mati di sambar peti, Allah hidupkan kembali. Ini antara yang diselamatkan oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Yang keempat, Allah melubungkan awan ke atas mereka daripada panas matahari pada masa mereka hidup di padang pasir. Yang kelima, Allah menurunkan ke atas mereka al-manna was-salwa. Dalam Quran kalau jumpa al-manna was-salwa itu makanan. Al-manna sejenis manisan untuk mereka sebagai penganan, pemanis mulut. Yang keenam, Allah menurunkan ke atas mereka salwa, sejenis burung untuk makanan. Al-manna was-salwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara nikmat yang Allah beri pada Bani Israel yang lain, Allah maafkan di atas segala kesalahan mereka menyembah anak lembu. Semasa Nabi Musa pergi munajat kepada Tuhannya. Nabi Musa tinggal sekejap, sesak tu. Hasil apa nama? Pada hari yang ni Samiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mereka sesak menyembah lembu. Yang ke-8, Allah memberi keampunan ketika mereka berseru memohon keampunan, Allah hapung. Yang ke-9, Allah menurunkan kitab Furqan, yakni Taurat, ke atas Nabi Musa bagi panduan hidup kaum Bani Israel. Yang ke-10, Allah memancarkan 12 air mata untuk minuman mereka ketika mereka kehausan di padang pasir yang kering tandus. Allah Ta'ala beri air pada mereka daripada tanah. Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala minta Bani Israel ingat akan apa saja yang telah Allah Ta'ala kurnia kepada mereka. Jadi tuan-tuan, ayat ni dituju pada siapa? Bani Israel ya? Tapi pengajarannya semua. Dia faham? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau baca Quran, belajar bab Quran, baca Quran, ni bukan ke kita, ni Bani Israel, ni Fir'aun, ni dah kena sama kita. Maka ulama ajar al-ibratu bi'umumil lafzi, pengajaran itu adalah umum untuk semua, la bi khususis sabab, bukan untuk orang yang ditujukan sahaja. Cuma ayat tu turun ke Bani Israel, pengajarannya juga untuk kita. Maka cetak kita, hei manusia zaman Nabi Muhammad, sama ingatlah nikmat Allah pada kamu. Agak-agak 10 ke berapa nikmat Allah? Disebut ni 10. Kalau ayat ni kita balik ke kita, hei manusia, ingatlah nikmatku kepada kamu. Agak-agak 10 ke 20? Soalan 10 ke 20? Salah ke? Mana? Kan sebut dah kan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dah tu 10 ustaz, tu antara yang Allah beri pada Bani Israel. Kan nak sebut semua, dah habis dah kita. Jadi tuan-tuan sekalian, tu antara. Maka kalau kita baca ayat ni, ayat kena ke Bani Israel, tapi pengajarannya untuk kita. Cara sahabat Nabi baca Quran, dia tengok dia. Walaupun ayat tu tuju ke orang, tengok dia.
Bila baca ayat ni, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, cerita kita, Muhammad, Hasan, ingatkah kamu nikmat yang aku telah beri kepada kamu? Itu maknanya. Wa anni faddaltukum, dan kelebihan yang aku beri kepada kamu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, adakah boleh kira? Tak boleh. La tuhsuha, tak boleh kira. Antara barang yang kita belajar dulu ke darjah apa, ada barang dia panggil countable, boleh kira. Ada barang uncountable, tak boleh kira. Betul tak? Antaranya pasir di lautan, boleh kira? Tak boleh. Bulu kucing? Tak boleh. Kan? Piramli pada kamu ustaz tanya kerja apa? Ingat tak? Pada kamu jalapuk, ingat tak? 13 hari je tengok. Dia tanya kerja apa? Haji jawab dia, Haji. Ingat? Tak ingat? Ingat? Apa ingat? Tak. Apa? Haji. Saya tak ingat. Buru-biri. Lepas tu Suding? Tak ingat? Itu kata? Tunggu ayah jatah telur. Ramli? Ingat tu. Ada tuan-tuan sekalian, hak nombor yang antaranya dia kata kerja apa? Kira bulu kambing. Itu tak ada kerja. Kira bulu kambing. Tuan-tuan lama bila nak lihat sudah tak sudah. Barang tak boleh kira. Baik, barang tak boleh kira paling besar sekali nikmat Allah kepada kita. Jadi ayat ni nak suruh apa? Ingatlah. Ingat nikmat aku kepada kamu, supaya jadi orang yang reti bahasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni duk nampak hak Allah dak beri, hak Allah beri tak apa. Dan Allah dak asih kita, maaf banyak benda kita kurang. Dia dak apa tangan Allah beri, boleh ada gerak kaki, boleh gerak mata nampak, telinga dengar, dak ingat tu. Hidup banding dia dengan orang lebih dia kurang. Dia dak apa hak dia lebih orang kurang. Seorang orang kaya bawa kereta besar lalu tepi sawah, dia tengok petani sedang duduk dengan isteri dan anak. Isteri tak nasi dalam pinggang, suami duduk lak peluh, anak pun tolong lak peluh ayah dia, makan bersama-sama. Dia kata sedap kalau aku jadi ke dia. Tak, aku piti banyak, kereta besar, anak ada. Bini tumbi omong, mesyuarat wanita. Ni tuan-tuan sekalian sibuk sama persatuan ni. Aku makan kedah sama, dia sedap boleh makan anak beranak, sedapnya. Pak cik hok duduk kat sawah tu tengok ke dia, tengok kereta besar tu pula. Faham ke? Daknya dia ada kereta besar. Aku tak ada kereta lebih rumah. Dia tuan-tuan sekalian, masing-masing duduk tengok apa yang orang ada. Lebih dia ada tak sedar. Dua-dua sebenarnya bukan tak cukup, tak syukur. Faham ni? Duduk seorang, perhati molek, benarnya banyak nikmat Allah, tapi kita tak syukur. Nak kenapa? Nak tok lelaki? Ada? Nak bini? Ada? Kita tak ada dah tok lelaki. Tu bab lain lah. Dulu ada kan? Dulu ada. Mana? Nak anak? Ada? Nak cucu? Ada? Nak rumah? Ada? Macam-macam ada belaka. Tak ada anak ustaz, ada benda lain. Dia beri kelebihan kau lain pula. Tak ada tu boleh jadi Allah beri yang paling baik, boleh jadi kita belum layak. Ataupun kalau ada benda tak malik akan berlaku. Adalah tu benda hak Allah tak beri, mesti ada benda yang Allah Maha tahu kebaikannya. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan duk sibuk tengok lebih orang dalam bab dunia. Tengoklah apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nak syukur tengok yang kurang, jangan tengok yang lebih, kecuali amal ibadah. Bab ibadah tak apa, bab amal soleh tak apa, tengok orang yang lebih. Faham tak? Aku mayang awal dah, tapi di rumah dia mayang masjid. Aku mayang masjid dah, sah belakang dia sah depan. Tengok orang lebih, barulah kita tambah amal. Bab dunia tengok orang lebih, bab akhirat tengok orang kurang. Ada acik gitu. Dia kata aku mayang mujur, dia mayang lohor ko 3, dia kata ada orang ko 4. Dia tengok aku kurang, menang dia.
Jadi tuan-tuan tengok yang lebih, macam sebagaimana sahabat Nabi duk beramal soleh, siapa yang paling lebih. Habis. Maka ayat ni juga adalah peringatan bagi kita. Ingatlah nikmat Allah ke atas kita semua. Barulah jadi hamba yang reti bahasa Terengganu. Bahasa Arabnya panggil syukur. Ayat yang seterusnya kita baca ramai-ramai. Sambung. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Mula-mula. Makasih lagi. Astaghfirullahaladzim. Mula. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Takutlah kamu akan hari kiamat yang tiada boleh diri seseorang menggantikan diri orang lain. Ini antara nama hari kiamat juga disebut oleh ulama ni, yaumal la yajzi nafsun an nafsin syai'a, ataupun dipanggil sifat hari kiamat ataupun suasana hari kiamat. Boleh berlaku. Takutlah kamu akan hari, iaitu hari kiamat, yang tiada boleh diri seseorang menggantikan diri orang lain, dan tiada diterima pertolongan daripadanya, dan tiada diambil sesuatu untuk menggantikannya, sedang mereka tidak dapat pertolongan. Pengarang menyebut Allah memperingatkan kepada hambanya supaya takut kepada hari kiamat, kerana pada hari itu tidak ada seorang pun yang boleh menjadikan dirinya untuk penggalang ganti kepada orang lain di dalam sebarang urusan ataupun sebarang perkara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita nak tolong beri pahala tak boleh. Kita nak suruh orang ambil dosa kita sikit kerana dia banyak doa pahala, tak boleh. Masing-masing tanggung diri sendiri, kecuali orang yang boleh bantu kita dengan izin Allah, dipanggil syafaah. Tidak seorang pun akan mendapat keringanan dengan sebab bapanya Nabi umpamanya ataupun wali. Ayah dia Nabi selamat ada. Anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh, kalau kufur matinya dalam neraka. Isteri Nabi Lut, kalau kufur matinya dalam neraka. Tak ada kait keturunan. Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi, ayahnya kafir, masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pak saudara yang paling dia kasih, dak Islam, masuk neraka. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak ada kaitan dengan keturunan. Begitu juga tidak seorang pun akan mendapat keringanan dengan sebab anaknya menjadi orang besar ataupun ternama. Tidak. Semua manusia tidak akan mendapat kesempatan untuk mengemukakan jaminan orang ataupun jaminan harta, seperti halnya yang dilakukan orang di dalam dunia. Atas dunia lain, tidak. Oh, kalau kabel besar dia kerja, dia ada anda pun. Kelulusan tak ada, kabel besar boleh kerja. Atau jadi produktiviti tak apa nak bagus, orang layak duduk situ, orang kabel besar duduk. Kabel besar boleh masuk. Lepas tu kerja bahagian apa nama, komunikasi dengan orang awam, bahagian jaga kaunter tu jadi jeng kan. Lepas tu orang hak khusus kah duduk situ, betul tak? Cakap lemah lembut senyum ni tak usah catur backing, tak usah duduk kaunter lah, duduk dalam jabatan kalau backing. Faham? Kalau di bank kok jadi teller. Teller kena senyum lah, teller. Faham? Memang tanggungjawab dia cakap dengan orang kan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi backing. Baru ni ngamak dah orang viral kan. Duduk di kaunter,
kaunter banyak buka sikit. Kalau di Mesir teruk lagi. Kalau di Mesir negara Arab teruk lagi tuan-tuan. Beratur panjang. Beratur panjang sampai depan inap teh dak ayam dah. Itu. Lepas tu habis masa kerja, dia balik mari esok. Kita dari konang beratur. Sampai ke 12 tengah hari. Biasa Mesir. Faham ni? Setengah tepat. Kenapa? Rakyatnya tuan-tuan, ekonomi kapitalis terlalu berat. Orang kaya makin kaya, hak miskin makin miskin. Hak kerja pam minyak tak ada gaji, tik. Orang mari pam minyak lebih 5 sen, dia kumpul-kumpul bagi sama dia. Faham tak? Teruknya tuan-tuan. Sejak daripada zaman Mubarak, Husni Mubarak. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi apa nama khidmat tidak paling baik, tidak pada peringkat yang paling baik. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Allah sebut dalam ayat ni, hari kiamat tidak ada orang pun yang boleh beri keringanan. Tak kira kabel besar tak ada. Harta ke pakak ke tidak boleh menolong kita. Sebagaimana yang berlaku atas dunia. Orang tak layak boleh kerja. Kenapa? Kabel besar. Waktu itulah seksa dan azab mendatang dan tidak ada orang yang akan menolong. Ini ayat peringatan Allah tentang hari yang disebut la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbilu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Tidak diterima bantuan orang lain dan tidak ada siapa pun boleh memberi pertolongan. Lalu dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir disebut satu kisah seorang lelaki yang amalnya ditimbang oleh Allah sama. Bila sama boleh masuk syurga. Amalan kita boleh masuk syurga bila lebih pahala, lebih dosa neraka. Sama? Sama, dua-dua tak boleh. Allah tak dua. Maka Allah suruh Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam riwayat Al-Imam Ibn Kathir. Saya ambil di naqalah kitab Beriman pada Hari Akhirat, silsilah Muqaddimah Akidah Muslim, karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullah. Disebut cerita ni. Seorang lelaki, Allah kata apa? Tak apalah, pergi cari seorang yang boleh beri kepada kamu satu saja pahala. Satu saja dia beri syurga lalu. Dia faham ni? Tuan-tuan bayang ketika itu nak cari seorang bukan macam atas dunia. Rumah kita pelausa, mak kita pada jambu, senang. Rumah kita pada jambu, mak kita jambu pokok. Dekat hari kiamat nak boleh ke cari seorang, wallahu a'lam, berapa puluh ribu tahun, ratus tahun, wallahu a'lam. Orang pertama yang dia cari disebut keluarganya, antaranya ibunya. Tuan-tuan atas dunia pun yang paling, kalau tuan-tuan tak usah cakap lah, memang dia akan tolong kita, mak kita. Dia tak akan sanggup tengok kita susah. Itulah seorang ibu. Allah iktirafnya sebagai orang yang paling mengasihi anaknya, lalu diberi namanya kepada ibu Ar-Rahim, dia letak pada perut ibu, iaitulah Rahim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kata apa? Tolonglah wahai ibuku, aku kekurangan satu saja pahala. Tolonglah wahai ibu, satu ya. Kalau mau tolong, Allah akan beri aku masuk syurga. Mak dia kata apa? Akhafu ma takhaf. Hari ini aku takut macam yang mu takut. Dah takut apa? Allah singkap api neraka jahanam. Nabi-nabi terkejut, doakan mak kita tak terkejut. Doakan kita tak terkejut. Nabi-nabi masing-masing jawab apa? Bila Allah tunjuk api neraka, ya Allah selamatkan aku. Kecuali seorang je yang sebut selamatkan umatku, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, mak dia kata tak boleh, aku takut macam yang mu takutnya, pusing pung tembak gitu dia. Al-Imam Ibn Kathir cerita banyaklah yang diminta tolong tu, ayah, bini, anak, kawan baik. Tuan-tuan, saya tak payah cerita hak lain tu. Kalau mak tak beri, orang lain beri tak kat kau? Tak lah.
Atas dunia, mak lah yang paling kasih, tidak pernah berubah. Bini kasih boleh berubah, kan? Dulu kasih masuk TV, kasih masuk khabar, lepas tu cerai. Betul tak? Kasih 13 tahun, bercinta tunjuk habis korang 13 tahun, menikah 13 bulan 3 2013, nikah 3 bulan 33 jam 3 minit 3 saat. Lepas tu cerai. Cerai tak salah, barang masyru', tapi tuan-tuan, apa sebab cerai? Tu kena tanya. Tak ada hal apa, cuma tak nak pergi, ada apa? Ada orang cerai sebab apa? Isterinya tak boleh. Bukan tak boleh ngandung, hubungan suami isteri pun tak boleh. Disebutlah kitab, antaranya isterinya ada penyakit, kemaluannya ditutup oleh tulang. Apa tujuan nikah? Faham tak? Menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan, terpaksa cerai lah, berpisah cara baik, tak salah. Tapi kalau cerai kenapa? Tak ada berkat. Dah 13 tahun tau, kena habis tau. Buat menapa, pakai baju muda, tak, tidur kat mana, atas hati ke bawah hati, tahu tak? Faham tak tuan-tuan? Menyebabkan hilang nama ni lepas nikah. Sebab tu Nabi ajar kasih lepas akad nikah. Nabi kata nak nikah mana kalau kita tak kasih? Dah apa suruh nikah dengan orang mu tak kasih? Islam ajar bukan nikah dengan orang kita tak kasih. Kenang, pinang, kenal sikit-sikit, nikah. Singkatkan tempoh pertunangan ni 13 tahun. Waktu baik pergi jalan, tak ni, kena habis dah. Bila dah nikah, hilang berkat, hilang kemanisan, hilang. Tapi kena dah kena habis pergi menikah. Masa tu dah baru kita kena sungguh. Malam pertama rasa macam sekejap. Sebab apa? Duduk mana, wai makan apa, tanya habis. Dah tahu kan? Duduk mana tahu dah. Kalau tak tahu pergi minang mana, makan apa, wahi tak wahi apa, tanya habis. Tak sedar dah subuh dah derah tu imam bang ini. Padahal subuh tu ni tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Banyak benda lagi nak tanya. Tapi dah kalau lama nak tanya benda lagi, tahu lah ke? Faham tak? Kau hidup berapa kali tahu? Maknanya tuan-tuan sekalian, hilang. Allah Ta'ala beri kemanisan, kasih lepas pada nikah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak cerita bab dia ni, jawab lagi. Bab dia ni. Minta pahala. Nasib baik ingat. Jadi tuan-tuan, kalulah orang lain, kalulah mak dah beri, orang lain pakai dah beri. Ketika itu satu pahala mahal. Satu pahala. Mak dia kata, dah kalau aku beri kamu, dah kalau aku kaki masuk neraka, masing-masing tak berani. Satu pun tak beri. Atas dunia, beri korang ke? Tak, kebaikan beri korang. Tidak sahut Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat. Bak akhirat tak apa tamak. Bak akhirat tak apa bahasa kau tak apa. Bak akhirat tak apa kita ambil dulu. Hak tak boleh bak dunia. Bak dunia ni kasi, jangan bahasa orang. Bak akhirat tak apa. Tuan-tuan, semayang serpang, berebut bahari, gocoh-gocoh lah. Masa muka lah tuan-tuan. Aku nak dulu, kena berebut. Tapi bak akhiratnya beri korang, bak dunia nak dia dulu. Ustaz kata belanja orang murah rezeki, dia beri korang. Tapi dia nak belanja aku. Mudah dengar ustaz kata. Bukan dia yang belanja, dia suruh orang dah. Kalau bak dunia, MPKK kata barang minta memohon rumah dia dah. Saya boleh tak saya? Tanya saya. Dia tak tanya orang. Betul tak? Permohonan rumah murah, dia tanya kita boleh hak kita. Dia tanya kita. Dia tak tanya orang tu dia. Orang tu orang kampung dia berkhapah lagi susah. Di rumah dia dah kereta dia dah minta juga. Jadi tuan-tuan sekalian, bak dunia aku dulu, orang lain susah, mapuh mu bak dunia. Ada pun bak akhirat beri kau orang, tak betul gitu. Jadi tuan-tuan, bak akhirat tak ada, boleh tamak. Boleh ambil ke kita, berebut tuan-tuan sekalian. Baru betul. Sahabat Nabi berebut nak buat baik. Kita tidak, ni beri kau orang. Dah apa mau dia ada, aku banyak dah pahala kau tu. Ngaku banyak pahala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tidak betul. Jadi tuan-tuan, hari kiamat dia panggil yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seorang pun tidak boleh tolong
orang lain, kecuali beberapa orang yang disebutlah hadis sahih, antaranya riwayat Ibnu Majah, dia boleh tolong orang, Allah izin dia. Allah sebut dalam Quran, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada orang boleh tolong orang hari kiamat kecuali Allah wilai semsa ke dia, mau boleh tolong orang, baru boleh. Dan hadis sahih sebut siapa? Al-anbiya, yang pertama nabi-nabi. Yang kedua siapa? Syuhada, orang mati syahid. Yang ketiga siapa? Ulama, orang-orang alim yang taat, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nak epek Nabi ada dah. Sekadar ingat selawat lah supaya dapat syafaat. Ni orang hina Nabi tak ada hak. Betul tak? Orang hina Nabi tak ada hak. Kerana Malik tak tahu. Hina Nabi, bila tak tahu. Nak kata tak ada Facebook, ada. Faham tak? Hidup main YouTube tu, tengok rancangan masakan. Masak tu lu turun. Tengok menu baru. Masak ikan remur masuk kicap. Dia tuan-tuan sekalian, tengok retek isu semasa. Lain ni orang kafir duk hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menteri agama tu ambil kenyataan. Apa tujuan beripung? Nabi kena hina beripung buat benda. Surah kerajaan buat tindakan. Aduh, kasih ke Nabi ni bukan tanggungjawab kerajaan saja. Faham tak? Tanggungjawab kerajaan, rakyat terlepas hukum hudud. Tanggungjawab kerajaan, rakyat terlepas kalau tak buat hukum qisas. Tanggungjawab kerajaan, rakyat tak lepas, rakyat kena buat juga. Kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakyat, pemimpin, ayah, anak, suami, bini, guru, murid, peniaga, penjual, sama wajib tunjuk kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita pun beri pun hari Jumaat. Dia kata beri pun benda. La haula wala quwata illa billah. Dia kata yang berhimpun itu penunggang agama. Dia kata menteri agama hak baru ni. Pening itu. Allahu Rabbi, bala apa nak kena Malaysia yang pegang agama orang yang tidak layak. Kata Nabi benarlah. Diberi iza wusidal amru ila ghairi ahlihi, diberi amanah pada orang yang tidak layak. Fantazilis sa'ah, itulah tanda kiamat sudah dekat. Jadi tuan-tuan sekalian, tanda kasih ke ayah. Orang hina ayah kita, duduk diam. Orang kata macam-macam ke ayah ni, benda tak betul pula, benda fitnah. Anak duduk diam, tu bukan anak. Faham? Tu Pontianak. Betul. Bukan ayah. Waktu kita orang kata kita kena marah. Faham? Baru menantu. Kalau tak, hantu namanya. Tuan-tuan, ada pula ni benar kata Sayyidina Ali ni, qaulul haq aradu biha batil. Sayyidina Ali kata hati-hati. Akhir zaman akan ada satu jenis manusia, kalangnya nampak molek, tapi maksudnya jahat. Contoh, kalimah yang nampak baik, daripada duduk beripur tengah panas, baik pergi sembahyang subuh berjemaah, tu tanda kasih ke Nabi. Nampak baik tak? Baik. Tapi maksudnya jahat, tak kena tepat. Faham tak? Orang hina Nabi, sembahyang subuh lah, memang kena sembahyang subuh jemaah, wajib. Tapi tunjuk kasih ke Nabi tu wajib juga. Orang hina ayah kita, nak lawan dia mula ke pergi sembahyang subuh. Orang hina ayah kita dia pergi main subuh sekejap. Tak kena mana. Orang mari ropok umur kita, kerja peropok ke pergi main subuh. Orang memahami Allah, tu tak kena. Sembahyang tu baik tak? Baik, tak kena tepat. Barang baik tak kena tepat, zalim. Apatah lagi barang tak baik. Faham? Apa makna zalim? Kita nampak zalim bunuh orang, tapa orang. Zalim ni wada'u syai' fi ghairi mahalli, letak sesuatu tak kena tempat, zalim. JK Surah kata, mana-mana adik-adik yang bawah, Allah masuk bawah 13 tahun ataupun bawah 18 tahun, ataupun bawah 15, yang mari masjid 40 hari, tak kira mayang apa pun, masjid beri hadiah basikal, macam masjid butuk buat.
Mari dulu saya mengajar di Masjid Butu, antara cara dia terik budak-budak, beri hadiah. Oh, mari budak-budak. Kena tak pada tempatnya, beskar kena. Tapi kalau budak-budak lelaki masjid kata, mari masjid akan beri hadiah periuk nasi. Budak tu bukan dia nak rice cooker mahal terana tambur. Barang dia mak dia. Faham tak? Tak kena. Budak umur 2 tahun. Faham? Ajar negatif 2 tambah negatif 1. Tak kejeng kepala tau. Baru 2 tahun. Tak kena pada tempat. Ilmu tu salah tak? Tak. Beri hadiah tu salah. Tak salah molek, tapi hadiah tak kena. Ayang, selamat hari jadi, kata ke bini dia. Kejam mata. Abang nak beri hadiah. Kejam mata. Kacau buat hati. Kaboh. Nak mikir lain pula apa. Dia kata, tunggu, abang nak beri hadiah. Buka-buka. Bini dia pun buka. Kotak ada bunga warna pink. Orang puan kan? Suka ingat periuk nasi. Pinggang ke, mah ke, buka-buka pot ring. Kena bini kata nak buat mana. Ada tuan-tuan kata dia panggil letak sesuatu tak kena pada tempat. Semayang subuh bagus lah, betul lah. Tapi tanya orang hina Nabi, tanggungjawab tiap-tiap peribadi. Kasih ke Nabi, tunjuk kasih ni wajib atas tiap-tiap individu. Faham? Kerajaan buat tugas dia. Hukum orang yang hina Nabi. Ijma' ulama' kalau ikut hukum Islam, hukum bunuh. Ini bukan hukum bunuh. Kita minta hukum yang setipa, tak apa dah. Yang berat, biar mari rasa izzah kepada Islam, dihormat semula, dan rasa takut nak hina Rasulullah SAW. Tapi tidak, tidak. Hak kena tahan remang hak tu. Boleh? Hak tak tangan atas bahu. Kawan tu tak tangan atas bahu. Cari tisu. Siapa cari tisu dia tu? Bingung nampak tak faham tu. Tak tahu cerita, malah cerita. Jadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Hak tak penting, dia pun nama. Derah takak. Hak hina Nabi itu kat 400 repok. Dok takak-takak, baru takak ni. Kenapa? Rupa-rupanya padang muka kita. Pilih pemimpin yang salah, ketua king kafir, peguam negara hak kafir, takkan nak bela Nabi orang kafir. Faham? Orang kafir nak bela Nabi. Ada. Tanggunglah yang latih hari itu, tanggunglah dosa selama 5 tahun. Tanggung. Ya, pergi masjid pun. Lagi tak taubat, pergi masjid, pergi sembahyang Jumaat, pergi Mekah 18 kali pun. Lagi pemimpin hak dak cakna tentang Islam, dak ambil tahu orang hina Islam, kamu tanggung dosa etek tanggung. Sebab tu bila belajar baru faham. Dulu dak belajar dahu ngundi ku anda sama ya. Cuba tolak undi siapa pun. Aduh. Ingat pahala dosa tak ada masa tu. Pakah tu jawab depan Allah Ta'ala siapa yang kita pilih. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini keutamaan kita, pilihlah orang Islam, jadi pemimpin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu maknanya Allahumma salli ala Muhammad, yang boleh tolong kita esok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu saja yang dia benar beri syafaat. Ada pun yang lain tidak dia benar, bahkan kita menanggung dosa dan pahala kita sendiri. Ketika itulah barulah berasa maha besarnya pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-49, wa iznajjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab ila akhiril ayat. Kita sambung pada minggu 2 minggu lagi insya-Allah pada ayat yang ke-49. Masih lagi pesanan Allah kepada Bani Israel, menjadi iktibar untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Kitab yang seterusnya Misbahud Duja, Syarah Safinatin Najah. Kat mana?
Habis dah bab tu. Bab yang sebelum ni habis sebab yang membolehkan tayamum habis. Syarat sah tayamum. Faslun, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun syurutut tayammumi asharatun an yakuna biturabin wa an yakuna at-turabu tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yasmaha wajhahu wa yadayhi bidarbatayn wa an yuzila an-najasah awwalan wa an yajtahida fi al-qiblati qablahu wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhuli al-waqti wa an yatayammama li kulli fardin. Syarat-syarat sah tayammum ada 10 perkara. Yang pertama, hendaklah menggunakan debu tanah. Dia apa? Dah tahu muka surat. Baik. 182. Yang pertama, hendaklah menggunakan debu tanah. Baik, tengok bawah tu. Bila sebut satu nanang tepi tu, bawah tu tengok dia punya Allahumma salli ala sayyidina ta'likan. Hendaklah menggunakan debu tanah. Baik, tidak kira apa warna sekalipun, walaupun debu yang terbakar. Tidak sah bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur, debu tembikar, pasir yang tidak berdebu, debu batu yang dihancurkan, atau debu kayu dan lain-lain. Mana pergi kedai kayu, bahan debu dah siap muka ya kan. Debu yang asli, debu tanah, debu tanah yang asli, walaupun warnanya macam-macam, walaupun terbakar. Baik, masalah para ulama Syafi'iyah, bila sebut Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Bila sebut Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau waqala Syafi'i baru Imam Syafi'i. Tapi bila sebut Syafi'iyah, itu bukan Imam Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Maka disebut para ulama Syafi'iyah mengatakan sah bertayamum dengan pasir yang halus. Kemudian Imam Nawawi berkata dalam kitab fatwanya, sekiranya pasir itu dikisar kemudian digunakan untuk bertayamum, sah tayamumnya. Kemudian pasir yang dikisar sehingga menjadi debu boleh juga digunakan untuk menggantikan tanah ketika menyucikan najis mughallazah. Wallahu a'lam. Boleh rujuk kitab Kifayatul Akhyar. Habis. Yang kedua, tengok atas semula. Syarat yang kedua, hendaklah debu tanah itu suci. Yang pertama, mesti guna debu tanah. Apakah hikmahnya ustaz? Tak ada air pakai debu, apa dok akan benda lain? Hikmahnya, barang yang tak pernah habis atas dunia pun dia tanah, debu tanah. Betul tak? Air boleh jadi tak ada. Maka yang bergantikan air itu kalau Allah buat boleh jadilah hikmahnya. Wallahu a'lam, amrun ta'abbudi, cuma boleh jadi hikmahnya. Kalau ganti dengan barang lain, hak boleh hilang juga, jadi hak pula. Jadi Allah gantikan dengan barang yang tak hilang atas muka dunia, tanah dan debu. Malaysia ada tak debu? Ada. Mesir kau banyak. Pada Mesir kena molek leset dinding tayamum. Faham tak? Debu. Orang Mesir, tempat saya duduk tu, Hayul Ashir, bangunan rumah dia dah cat. Dah cat. Faham? Dah kena cat dia ustaz, dia cat kot dalam. Kau tengok buruk rumah masuk dalam, besar, comel. Comel ada rumah kita ni. Tapi luar kita kaku. Dia cat. Kalau orang Melayu cat luar kan. Kalau orang Melaka setahun kali. Kampung saya Melaka tu, antara aktiviti tiap-tiap kali nak raya, cat rumah tahun kali. Tahun hijau, tahun biru, tahun oren. Oren dah sakit mata. Lepas tu tak lihat biru setor, ungu, macam-macam warna. Ni orang Melaka memang gitu. Dalam Ramadan antara aktiviti dengan anak-anak cat rumah. Jadi tuan-tuan, orang Mesir
kecuali boleh jadi kawasan elit saja. Kawasan kita duduk tu semua ada koko lah. Apa sebab? Kalau dia cat 2 hari lepas tu koko semula. Kenapa? Duduk di tengah padang pasir. Baik, ada tak pasir? Ada debu, ada Malaysia, ada Indonesia, ada seluruh dunia. Barang yang wajib ada pasir. Oh, gitu rupanya hikmah Allah gantikan air dengan debu pasir, debu tanah. Habis. Maka syarat yang pertama, hendaklah guna debu tanah. Nyetak tayamum tanah liat tak boleh. Tak ada debu, mesti debu. Maka yang kedua, hendaklah debu tanah itu suci. Tengok bawah 167. Ngerti kan cara baca kitab ni? Lama-lama pada kayak gini kitab lain pun boleh buat gini lah. Saya nak sebut sikit hari ni cara belajar. Ramai bawa kitab, bawa pen, tapi barang-barang coteng. Ni barang-barang tadi. Oh, tak coteng atas ni. Dekat tulisan asal tuan kitab jangan coteng. Tak nombor je. Hak ni ustaz kata cerita ni, tulis satu. Nak coteng mana tepi ni? Tulis satu mula. Coteng. Tu cara dobit kitab. Faham? Ni barang-barang kali. Kayak gini nak tengok mula berapa ni. Jadi tuan-tuan sekalian, tu cara dobit. Baik. Hendaklah debu tanah itu suci. Bab ni tuan-tuan tak apalah kalau ingat sebab jarang-jarang berlaku. Tapi kita belajar juga. Tidak sah menggunakan debu tanah kubur. Permasalahan. Beberapa masalah bila sebut guna debu tanah yang suci, lalu ditambah tuan pengarang, tidak sah guna debu tanah kubur yang selalu digali dan diletak mayat semula di kubur yang sama kerana ia telah bercampur dengan jasad mayat. Tanah yang telah bercampur dengan jasad mayat itu tidak sah guna tanah kubur yang memang tanah orang situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sah menggunakan debu yang telah terkena najis, contohnya air kencing, walaupun debu itu telah kering, hukumnya najis hukmi. Ada najis dipanggil aini, nampak stokor najis. Air kencing kuning bau, nampak ada gitu, najis aini. Najis anak kita stokor, najis tu najis aini. Ada najis tak nampak tapi najis hukmi. Habis tu lah rumah tuan-tuan sekalian, lah tandas biar ada selipar. Pilih dua, nak pakai luar ke nak pakai dalam saja, pilih. Ataupun pakai tu seluruh rumah. Faham? Lah tandas dia pijak kecing. Faham? Tempat anak dia kecing boleh jadi. Kau umur 2 tahun pun nak jiru. Habis nak kecing jiru dah. Kita pun masuk tak tahu dia kecing mana, pijak. Lepas tu masuklah rumah. Nampak? Lekat habis. Tak apa. Tapi dia tetap najis. Orang lain pun masuklah bilik air, tubik pijak tempat kita pijak. Itu semayang. Tak sah semayang. Tak nampak, dia panggil najis hukmi. Baik itulah tanda biar ada selipar. Biar selipar tu pijak najis. Kaki kita tak pijak, baru masuklah rumah. Tapi kalau lah rumah tu jadi pakai selipar, ngati-ngati pakai selipar. Pakailah seluruh rumah untuk selamat. Faham ni? Jadi tuan-tuan, bab ni kena jaga. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa mayang dah buat jahat juga, mayang dah deki ke orang juga, mayang dah tuan-tuan seliang ada benda tak kena, rupanya sembahyang ditolak. Najis tak ada, rupanya najis hukmi. Ni jaga balik. Maka debu yang dah bercampur dengan najis air kencing walaupun dah kering, dia panggil najis hukmi. Kemudian tidak boleh menggunakan debu tanah masjid untuk bertayamum. Yang ketiga, hendaklah debu tanah tersebut bukan mustakmal. Baik, tengok bawah. Iaitu debu yang sudah digunakan. Contohnya untuk tayamum fardu, atau mengangkat hadas besar, atau menghilangkan najis mughallazah. Debu yang dah diguna, lepas tu dia ambil debu tu, tayamum semula. Mustakmal tak boleh. Kan bila kita ambil tayamum, tok tangan di debu, kita asingkan.
lekat-lekat apa nama tanah, apa nama batu-batu kecil itu asingkan, tinggal debu saja. Baru sapu. Hanya petak je sapu muka luka kalau ada batu. Asingkan dulu. Orang pun ambil hak tu, buat tayamum yang telah diguna untuk bertayamum, maka mustakmal, tidak boleh. Ambil debu lain. Habis. Kemudian hendaklah debu tersebut tidak bercampur dengan tepung atau lainnya, termasuk tidak bercampur dengan siming, habuk, debu, kayu, semua tak boleh. Dia panggil mukhalatah. Air gitu juga, air mukhalid yang sudah bercampur. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa jenis air. Ada yang air mujawir, tu tak apa, dia lalu saja. Ada air mukhalatah yang telah bercampur dengan najis, maka tidak boleh digunakan, tak boleh. Kemudian hendaklah orang yang bertayamum berniat menggunakan debu tersebut dengan tujuan tayamum. Kalau tak niat dia kena niat. Lalu disebut bawah tu, walaupun dia ditolong oleh orang lain yang diizinkannya untuk bertayamum. Orang lain tolong tayamum, dia yang kena berniat. Boleh faham Kerana sakit tak boleh nak tayamum, orang lain tolong, maka dialah yang kena niat. Kerana yang nak beramal dia, yang nak mengangkat, yang nak menggantikan wudu adalah dia. Kemudian hendaklah menyapu muka dan kedua tangannya dengan 2 kali tepuk. Dia tepuk, sapu muka, sapu tangan selalu. Boleh tak? Tak. Tepuk debu tanah, asing muka. Tepuk asing. 2 baru untuk tangan. Faham tak? Tepuk 3 untuk rambut. Tepuk 4 untuk kaki. Betul tak? Angguk macam nampak ngatuk lah tu. Dia contoh sekalian 2 itu saja. Nasib baik pelik. Hak pelik lagi. Angguk macam dah ustaz khabar. Dah nampak ngatuk gepok kali. Muka dah tangan saja. Faham ni? Bila sebut wuduk yang anggota wuduk tak boleh ambil air semayang ganti dengan tayamum, bukan ganti macam ambil air semayang. Tayamum itu 2 saja, muka dan tangan saja. Nyata ambil kaki. Tak betul. 2 saja. Jadi tuan-tuan sekalian, menyapu muka sekali tepuk, sapu tangan tepuk yang lain. Ditepuk sekali, sapu muka ke tangan sekali. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak sah tayamum. Habis. Kemudian hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu. Disebutlah kitab yang asal, wa ayyuzilan najasah awalan. Hilangkan najis terlebih dahulu, iaitu najis yang tidak dimaafkan dan terdapat di badan. Hendaklah ia dilakukan sebelum tayamum. Jika tidak sempat dilakukan sebelum, lalu bertayamum, sah tayamumnya menurut Ibnu Hajar. Walau bagaimanapun solat dengan tayamum tadi wajib diqada. Macam ambil air semayang. Kita ambil air semayang, tak cicak duduk di perut contohnya, sah tak air semayang? Sah tak? Sah. Boleh tak nak pergi semayang? Tak. Itu benda beza lah. Antara syarat sah semayang kena ada air semayang, ada dah. Antara syarat sah semayang bersih pada najis, ada bersih, ada air semayang. Barang lain. Faham? Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan semayang, cicak duduk kaki, tubik karang basuh kaki saja ke ambil semayang mula? Basuh kaki. Air semayang tak atas. Apa lagi ni? Dah so tak cicak, tak lembu, takut mana? Tak atas. Bawa motor melopok jatuh, pum, tak lembu. Dia nak pergi surai air semayang, ambil dah rumah, batal dah air semayang. Tak atas. Kecuali masa dia kena tak lembu, perut ketuk, baru atas. Kerana terkejut campur terkentut. Itu tuan sekalian, kerana kentut itu air semayangnya batal. Kerana setuh najis tadi, tak atas. Cuma tak boleh masuk semayang. Apa tak boleh start air semayang dia kan? Tak atas air semayang. Bukan tak boleh semayang kerana tak ada air semayang. Tak boleh semayang kerana menanggung najis.
Dua perkara yang lain. Faham lagi? Di tuan-tuan sekalian ni kena tak cicok lagi ambil sembahyang mula. Sembahyang dak atas. Dia tu tak boleh sembahyang kerana menanggung najis. Habis. Maka tayamum kena bersihkan najis dulu. Dan kalau tak bersih tak mayang tayamum lalu di sisi Ibnu Hajar sah tayamumnya, tapi solat wajib diqada kalau dia tak sedia ni. Dia tayamum dah, dia pun sembahyang. Sudah sembahyang lah ada tahi cicak ataupun ada najis, boleh tak dikira sembahyang tu sah? Tak boleh, dia kena qada. Qada semula sembahyang. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan tayamum hak mana? Hak tadi sembahyang mula. Boleh wallahu alam. Kemudian hendaklah berijtihad dahulu untuk mencari kiblat. Ini adalah pandangan Ibnu Hajar, walau bagaimanapun sah mengikut Imam Ramli kerana ia bukan syarat tayammum. Khilaf ulama. Jadi khilaf menjadi rahmat bagi kita. Kedua-duanya boleh kita buat. Kemudian hendaklah dilakukan tayamum setelah masuk waktu salat, yakni salat fardu. Dengar boleh? Air semayang, kita nak mayang Zuhur, ambil air semayang pukul 9 tadi. Faham tak? Tak batal tarang, masuklah Zuhur. Boleh tak semayang Zuhur? Boleh. Adapun bagi orang yang kena tayamum, tayamum itu tak mengangkat hadas, cuma dia mengharukan ibadat kita. Nawaitu tayammum listibahati shalah, nawaitu tayammum listibahati qiraatil Quran, contohnya. Yang tayammum ni untuk mengharukan ibadat saja, ganti bagi wuduk. Hadas terakak, tak terakak, maka dia kena ambil selepas masuk waktu. Nak sembahyang Zuhur tak ada air, memang tak ada, maka dia benar tayamum. Tayamum bila? Lepas masuk waktu Zuhur. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Habis. Wallahu a'lam. Kemudian disebut orang yang bertayamum hendaklah yakin waktu solat telah masuk. Waktu solat masuk ni tuan-tuan jadi syarat sah sembahyang. Betul tak? Begitu juga ketika bertayamum. Ada dua cara nak tahu waktu solat masuk. Yang pertama dengan yakin, yang kedua dengan zan. Yakin pacok kayu tengah padang. Matahari sama panjang, bayang sama panjang, pendek, lebih, itu dengan yakin. Hari ni ada tak orang buat gitu? Tak payahlah, ada jang dia dah. Maka tuan-tuan, jang tu dipanggil zan. Boleh tak pakai? Boleh. Maka tengok jang 1.21, tengok kalender 1.18 masuk Zuhur, masuk lagi, masuklah, boleh dah tayamum. Boleh faham? Wallahu a'lam. Maka orang yang bertayamum hendaklah yakin waktu solat telah masuk. Oleh itu jika dia syak umpamanya adakah sudah masuk waktu atau belum, maka tidak sah tayamumnya walaupun ditakdirkan memang sudah masuk. Masuk dak gi, masuk dak gi, dia pun tayamum juga dak sah walaupun masuk dah. Dia mesti yakin telah masuk. Yakin telah masuk dengan cara yakin ataupun zon tu bab lain. Dengan zan waktu jang memang betul jang dia, bateri dak mati, memang betul jang dia. Tuan-tuan sekalian, tengoklah kalender dah masuk, barulah dia boleh tayamum. Boleh faham? Wallahu a'lam. Permasalahan orang yang ingin melakukan solat jamak takdim atau takhir hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali kerana dua kefarduan yang berbeza. Dia musafir, tak ada air. Baik, dia nak sembahyang Zuhur dengan Asar dalam satu waktu. Takdim dalam waktu Zuhur, takhir dalam waktu Asar. Jamak ada 2 saja, Zuhur, Asar, Gharib, Isya. Isya dengan subuh dipanggil jamak tak payah. Ataupun jamak tak ada, nyereka tu sekalian. Ada seorang tu start tu dah ada jamak 5 waktu. Dia kata saya dengar ada tu Syiah, Zuhur, Asar, Gharib, Isya, subuh kulluh lillahi ta'ala kaligus. Ini hati-hati, sesak. Tak ada, itu Syiah.
Kita dua saja jamak Zuhur, Asar, Isya, Maghrib. Kosong-kosong 3 saja, Zuhur, Asar, Isyak. Ni nyetang kosong lah ke? Zuhur kosong, subuh sembahyang. Tak ada. Ni bid'ah tu sekalian. Jadi orang yang musafir, dia ada rukhsah, iaitu boleh jamak. Maka bila nak jamak tak ada air, kena boleh tayammum, baik Zuhur 1, Asar 1. Kalau ikut jamak ni tuan-tuan, Zuhur dengan Asar kita jamak tu boleh dibezakan dengan iqamah saja. Faham tak? Faham tak ni? Dengar molek. Jalan dulu tabung. Okey? Baik, dengar. Zuhur dengan Asar kita jamak kan. Zuhur dengan Asar tu duduk di tempoh yang panjang. Di benar waktu iqamah saja. Sekadar itu je. Kita main Zuhur 2 rakaat, niat jamak, lepas tu pergi makan nasi. Sebilik air, lama putus tak boleh. Kada iqamah kena sambung tu Asar. Baik, kecuali bagi orang yang bertayamum. Dia tayamum untuk main Zuhur, lepas tu berhenti tayamum baru bayang Asar. Faham tak? Dia 2 amalan wajib yang memerlukan syarat sahnya kena bersuci, tiba-tiba air tak ada, dia kena ganti tayamum. Faham? Wuduk tak apa, ya keadah tu boleh sembahyang tu. Macam hari Jumaat, khutbah wajib, sembahyang Jumaat wajib. Khutbah wajib tak ada wuduk? Wajib. Jangan ada itu. Faham mana? Khutbah Jumaat wajib. Wajib ada wuduk. Syarat sah khutbah. Faham? Duk. Faham mana reka tu? Duk tahu jangan jawab. Bayi tu. Yang kedua, sembahyang Jumaat. Tak apa, salah hari ni tak apa. Sembahyang Jumaat kena ada air sembahyang. Khutbah Jumaat kena ada sembahyang. Hati tu. Kali saya cerita cikgu. Cikgu kan jauh, you nak tahu lah. Oh, ke Mamang tuan-tuan, cikgu ke Mamang mari jauh. Balik cuti. Baik. Tuan-tuan, kita tak cuti. Cuti hari Minggu lah. Baik. Dengar. Bang. Wajib tak ada sembahyang? Takut raya. Bagus. Bang dah wajib. Masuk waktu tak ada orang bang, masuk bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bang, tak ada sembahyang pun ambil sembahyang. Boleh. Ada pun khutbah Jumaat tak boleh. Ada sembahyang tak sah. Baik. Khutbah sembahyang bila ambil air sembahyang, akad hadas boleh pakai dua-dua. Tapi tak ada air sembahyang, bila tak ada air kena tayamum. Baik. Khutbah tayamum. Sudah khutbah tu imam kena pergi tayamum untuk sembahyang Jumaat. 2 tayamum. Cikgu tanya, jemaah. Baik. Jemaah sembahyang saja ke khutbah kak? Nanti tu saya cikgu. Faham cikgu Faham cikgu cikgu pengah. Ke jemaah khutbah kak? Khutbah dah pergi nak dengar. Khutbah belaka. Khutbah tu imam maka 2 kewajipan atas tu imam. Sebab tu dia kena 2 tayamum. Makmum wajib tak khutbah? Tak, kena dengar apa ada sembahyang pun. Faham tak? Ya ada sembahyang kita dengar. Sudah khutbah dia pun ambil sembahyang sebab nak sembahyang. Ada pun imam dia wajib berkhutbah. Yang wajib ada wuduk, wajib suci untuk khutbah tu imam. Faham maka makmum dia pergi satu kewajipan sembahyang. Dengar, tak perlu ada sembahyang. Faham? Tu imam dia kena ada sembahyang untuk berkhutbah. Faham lagi? Habis. Maka dia kena 2 kali tayamum. Tunggu. Bukan ambil sembahyang. Tayamum. Tunggu. Standby dulu lah. Kalau musim itu dah. Jangan tak standby. Tak jumpa. Musim bim semana lelah kan. Terus dia dah musim tak ada air, standby dulu lah. Debu tu standby dulu. Kita tunggu lah. Lama tak tu imam tayamum? 2 je. Muka dengan tangan. Dah. Faham lah Wallahu a'lam. Habis.
Maka orang yang jamak takdim, jamak takhir bertayamum 2 kali. Begitu juga orang yang ingin mengqada solatnya kerana semua solat itu fardu, maka bukan solat sunat. Tengok mereka, ini nak qada zuhur, ini nak qada asar, ini nak qada maghrib. Tak ada kerja, tengah free qada ah. Muka-muka TV tak ada cerita. Kan? Mana cerita pilihan raya belaka mesti abuk aku. Dah awak dia dah. Dia pun sembahyang. Qada subuh, tak ada air, tayamum. Kayak gini nak qada asar pula, boleh pakai tayamum tu le? Tak boleh, tayamum lain. Kerana kewajipan yang berbeza. Faham? Yang boleh kita tayamum sembahyang zuhur. Nak sembahyang sunat boleh pakai tayamum tu le. Faham? Ada pun kita tayamum untuk sembahyang duha, zuhur kadang tak boleh pakai. Tayamum untuk sembahyang bolehlah awak sembahyang sunat, awak baca Quran. Tayamum untuk baca Quran tak boleh buat sembahyang. Sebahagian ulama kata air tak ada, nak baca Quran boleh tak baca Quran? Boleh tak? Boleh. Baca Quran tak syarat ada sembahyang. Betul tak? Yang syarat nak pegang mushaf. Kita pun tayamum. Tayamum untuk benda saja aku tayamum mengharukan sembahyang. Dah nak baca Quran haru sembahyang apa? Tak betul niat tu. Saja aku tayamum mengharukan pegang Quran. Faham? Kita pun pegang. Aku pun Allah wallahu akbar, boleh sembahyang lalu? Tak boleh, tayamum suku. Kemah lah ini. Kemah lah. Lama ni tak tahu. Naik darjah lah. Muta'allim. Orang yang diberi ilmu kerana belajar. Jadi kalau sumbat banyak-banyak dah ingat kau. Boleh balik lah. Nanti tu ada sikit. Satu kajian kata manusia boleh dengar 26 minit. Lepas 26 dah huah. Masuk learning tu baik learning, masuk learning U-turn pula. Tu kajian. Tak tahu betul ke tak. Jadi kalau betul sila nyatakan. Ustaz saya tak boleh masuk. Jadi boleh balik. Tak ada masalah. Baik. Yang kedua, tayamum untuk solat jenazah adalah setelah mayat dimandikan, makruh sebelum dikafan. Right? Kita nak mayat jenazah tiba-tiba tak ada air. Maka selepas mayat dimandikan. Kemudian untuk solat sunat yang ada batas waktu seperti duha, tayamum adalah selepas masuk waktunya. Sembahyang sunat ada hak berwaktu, sembahyang sunat ada yang bersebab. Sembahyang sunat ada hak tanpa waktu, tanpa sebab. Betul tak? Berwaktu duha, berwaktu isyraq, bersebab mayang hajat, bersebab istisqa, nak minta hujan. Tak ada sebab, tak ada waktu, mayang sunat mutlak. Tak ada benda nak buat duha, mayang dah. Nak buat benda yang pasal mayang. Saja aku semayang. Saja aku semayang Semayang benda, semayang. Orang tanya, semayang benda, semayang. Tu semayang sunat mutlak. Semata-mata semayang. Orang sahabat Nabi duduk semayang ratus kat mayang sunat mutlak. Sebab tu dipanggil mutlak, mutlakus solat, semata-mata semayang, tak ada sebab, tak ada waktu. Nabi kata kalau marah duduk, kalau tengah duduk marah baringkan. Jadi ulama ajar juga kalau marah ambil semayang, meredakan marah. Jangan lawang. Bini marah kita marah, bakar rumah api lawan api. Dia marah kita senyap dengar. Kalau kita senyap ia boleh begak, orang panggil gila. 8 jam tak berhenti tu orang gila. Kita pula marah, bini senyap dengar, jangan lawan. Faham? Nak marah kok duduk. Nabi kata ni hadis sahih, duduk. Marah kok baring. Ataupun ambil air semayang, kemah lagi semayang. Mendatangkan ketenangan. Maka solat yang ada waktu seperti duha, maka tayamum adalah selepas masuk waktunya, lepas masuk waktu duha. Untuk solat sunat yang bersebab, tayamum adalah selepas masuk waktu yang dibolehkan. Bila boleh, bawa ambil. Ni nak mayang ajak, ambil tayamum lepas subuh. Lepas subuh boleh mayang tak? Tak boleh. Tak boleh. Waktu haram sembahyang. Waktu haram sembahyang bila lagi? Waktu rembang. Matahari tegak atas kepala. Haram sembahyang. Ni faham? Tengah hari tengah panas. Pukul 12. 12.30 mayang sunat. Haram tak boleh. Lepas asar tak boleh. Kecuali hari Jumaat. Muslimin pergi mayang Jumaat kan? Kan tengah panas. 12.30 duduk dalam masjid. 12.45 boleh mayang.
Sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh. Kemudian untuk solat tahiyatul masjid pula, tayamum Allah selepas masuk masjid. Susah. Mana? Lepas tu jarang-jarang lah, bukan berlaku sama. Kita musim tak ada air, musim tu tayamum berlaku. Baik, nak sembahyang tahiyatul masjid, lepas masuk boleh sembahyang. Lagu mana ya? Bawa debu. Ni tuan-tuan sekalian, itu cara dia. Boleh? Habis. Untuk solat istisqa atau gerhana, tayamum adalah selepas orang ramai berkumpul. Masa berkumpul tu buat tayamum. Jika tidak, untuk solat istisqa setelah hujan habis turun, dan untuk solat gerhana ketika berlaku awal perubahan bentuk matahari dan bulan. Habis. Kemudian untuk solat sunat mutlak, tayamum pada bila-bila masa sahaja kecuali pada waktu dilarang atau sebelum waktu tersebut. Tuan-tuan sekalian, solat sunat mutlak bila-bila boleh kecuali waktu haram sembahyang. Baik, Ustaz, ada tak sembahyang hak boleh waktu haram sembahyang? Ada? Waktu rembang boleh sembahyang, waktu lepas asar boleh sembahyang. Sembahyang boleh? Qada. Tahu tu? Sembahyang luput waktu dipanggil. Sembahyang qada bila-bila boleh. Tak ada waktu haram. Lepas asar sembahyang qada, lepas subuh sembahyang qada. Cuma kalau sembahyang dua waktu ni jangan tunjuk depan orang. Jadi fitnah. Sama kau macam sembahyang qada subuh lepas isya boleh tak? Boleh. Surah boleh, orang dah tahu, orang ingat kita sembahyang sunat. Tapi jangan buat benda yang mendatang fitnah, pergi baca kunut. Mana orang lain sembahyang sunat lepas isya, dah kita ada hutang sunat apa, sembahyang qada dulu kena bayar. Iki bayar salli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Allahu akbar. Orang dah tahu, orang ingat sembahyang sunat. Oleh ada rakaat kedua, Allahumma hdini fi man hadait. Orang kata sembahyang dah. Dah subuh apa paisa. Di tuan-tuan, kita pun jawab sembahyang subuh qada, itu membuka aib, tidak dibenar. Syarat tak benar kita buka aib kecuali pada orang yang tertentu, nak dapat pandangan pada ustaz apa. Tapi jangan ustaz tamu tanya dah, kita tanya habis ustaz lain, buka aib juga tu. Ustaz kita tak tahu, kita ada tinggal sembahyang dulu. Lagu mana? Main sunat boleh tak? Ke qada saja? Pandangan muktamad qada dulu. Tahu dah, selesai. Jangan dia cerita orang. Ni habis orang cerita saya dah mayang tu cerita orang. Kecuali dia artis baru berubah, orang panggil berkongsi tentang cerita hijrah. Dia tak apa cerita benda yang beri pengajaran. Kalau boleh jangan cerita tak sah. Sebut umur tak apa dah. Saya dulu banyak dosa. Apa dah? Jangan cerita detail. Saya dulu bergerak lu, tak mayang, zina, merokok, jangan. Aib kita jangan cerita. Apatah lagi aib orang, lagi tak boleh cerita. Apatah lagi dah mati, ayah kita mati dah, pergi cerita ke cucu hak dak molek. Tokimu berak-nak dulu, tokimu jangan. Bila dah mati cerita hak molek-molek sahaja. Toki dulu bagus. Ada hak dak bagus, jangan cerita. Man satara, barang siapa yang tutup aib orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup aib dia atas dunia dan hari kiamat. Dalam apa nama, dalam Dewan Baitur Rahmah hari ni, siapa dia hak tak ada salah, cakap tangan. Siapa dia? Ada? Dia nak murid dia. Tak ada seorang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ada salah, nak ada orang buka salah kita, jangan buka salah orang. Aib orang jangan buka. Jadi tuan-tuan, mana adanya kodok pasal, orang tanya dah memayang dia, mayang kodok. Bangga pula jawab. Jangan nusuk-nusuk lah. Kecuali waktu yang tak datang fitnah. Habis. Kemudian 175 tadi disebut hendaklah bertayamum pada setiap kali solat fardu. Fardu di sini adalah fardu ain, sama ada solat seperti solat fardu yang 5, solat nazar atau solat qada, atau tawaf seperti tawaf fardu dan tawaf nazar. Habis. Kemudian penggunaan satu-satu tayamum sikit lagi. Satu tayamum hanya untuk satu solat fardu saja, tidak sah untuk dua solat fardu. Tadi sebut dah.
Satu tayamum hanya untuk satu solat yang dinazar. Satu tayamum hanya untuk satu tawaf fardu saja, tidak sah untuk dua tawaf fardu. Kemudian tidak sah menghimpunkan satu tayamum untuk tawaf fardu dan solat fardu, tak boleh. Dua kewajipan yang berbeza. Kemudian tidak sah, kemudian harus menghimpunkan satu tayamum untuk satu solat fardu dengan solat muahadah yang diulang. Boleh. Solat muahadah mana? Ulang. Dengar boleh ni? Qada lain, ulang lain. Bila ulang, kita semayang seorang, tak ada orang, main seorang. Tiba-tiba sudah mayang, mari seorang pergi mayang tepi kita. Tadi mayang seorang, satu pahala. Kita nak pahala lebih, kita ulang semalik semayang, nak dapat jemaah. Rawak pergi mayang mula. Sunat. Boleh. Satu tayamum. Faham tak faham? Orang ada mikir bab pahala, layang aku lepas layang. Orang yang mikir pahala rugi dak jemaah, dia cari dah tak ada orang, dia salah lewat sikit lewat mana. Orang sudah belah kedah, nak cari hak masbuk, hak tambah tak ada. Kan? Nak suruh main sunat, dia dah kenal situ. Kalau orang kenal tak apa, tolong main sunat, kita nak mayang. Tuan-tuan, dia pun sudah mayang, mari seorang pergi semayang. Dia bangun, jadi makmum orang tu. Dia ulang balik, tu dia panggil solat muahad. Atau dia panggil muahadah, yang diulang. Maka boleh pakai satu tayammum. Paling akhir harus menghimpunkan satu tayammum untuk satu solat fardu dengan beberapa solat sunat. Boleh? Mana amalan sunat boleh sekali dengan yang fardu. Maka ulama pun qiyas Quran pun begitu juga. Lepas mayang buka Quran, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi kalau untuk sunat, hak fardu tak boleh. Faham tak? Tayammum untuk fardu, hak sunat boleh. Tayammum untuk sunat, dia tayammum untuk solat sunat duha. Boleh tak pakai sekali dengan zuhur kat kan? Tak boleh. Habis tu, banyak-banyak lagi bingung. Jadi tuan-tuan akan datang kita masuk rukun tayammum. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Ya. Soalan jangan payah kan? Tak ada jawab minggu depan pula. Ya. Dalam tayammum ni ada masalah rasa dan tak rasa? Ada ke tak? Memang ada. Kena ulang. Kena ulang. Kalau yakin tak kata, ulang. Ulang pun lah. Ke kenapa? Tapi tayammum debu tak cair, tu tak? Boleh tengok korinahnya. Nampak pasien ni ada debu. Ragu benda lagi. Debu dia tu, mana nampak pasien ni debu melebihi kawasan yang wajib. Dia kata tak kata. Mana masuk tak wisalang? Wisalang tu. Wisalang. Maju. Dia lebih dah. Ragu apa lagi. Kecuali air, ambil air maya kering. Kata tak kata. Tu bab lain. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian memang ada pun. Tapi biasa tayammum dia lebih mudah. Dia ada qarinah, barang nampak. Ke menggunakan soalan cikgu? Gitu tak? Ada soalan lagi? 1, 2, 3. Ya. Wallahu a'lam. Tak ada ni? 1, 2, 3. Habis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana waj'alna minal mukhlisin mu'minin syakirin sabirin muttaqin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.